Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan pengenalan Special Middle Class dalam kalangan masyarakat Melayu sehingga merdeka. Secara pengenalannya, Special Middle Class atau SMC merupakan darjahal bagi murid-murid Melayu yang berkebolehan dalam bidang akademik dan berminat untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Maka sejajar dengan perkembangan pendidikan, murid daripada Sekolah Vernacular Melayu boleh meneruskan pelajaran di Sekolah Vernacular Inggeris dengan syarat melepasi peperiksaan kemasukan ke Special Middle Class. Maka mereka yang lulus dalam peperiksaan kemasukan ini akan berada dalam Special Middle Class selama 2 tahun sebelum diserap masuk ke Standard 4 Sekolah Vernacular Inggeris. Penyataan masalah. Dasar pendidikan kerajaan British terhadap orang Melayu bertujuan untuk menghapuskan buta huruf dan cuba mengehatkan potensi orang Melayu dalam pelbagai bidang. Hal ini membuktikan bahawa British sebenarnya tidak berminat untuk mewajibkan pengajaran bahasa Inggeris kepada murid Melayu. Malah murid-murid Melayu yang ingin masuk ke sekolah Inggeris melalui Special Middle Class perlu berumur 11 tahun ke bawah dan murid perempuan perlu berada sekurang-kurangnya di darjah 3 dan murid lelaki berada di darjah 4. Perbezaan umur di antara murid lelaki dan murid perempuan ini adalah kerana orang Melayu masih lagi dilanda kebimbangan tentang keselamatan anak perempuan mereka, terutamanya apabila mereka pulang dan pergi ke sekolah. Malah orang Melayu masih berpegang teguh dan terikat kepada adat Islam, terutamanya apabila mereka takut kehilangan tenaga kerja apabila ibu bapa pergi bekerja dan bagi murid perempuan mereka perlu membantu ibu bapa menguruskan keluarga. Jadi murid-murid yang berada di sekolah Melayu yang ingin masuk ke sekolah Inggeris perlu memasuki Special Middle Class ini untuk membolehkan mereka menguasai subjek bahasa Inggeris, terutamanya bahasa Inggeris komunikasi dan juga bahasa Inggeris penulisan. Secara metodologi kajian, bagi metodologi kajian dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk menghasilkan kajian yang menepati ciri-ciri penulisan sejarah. Penekanan dalam kajian kualitatif ini adalah berbentuk analisis dokumen dan manuskrip. Kaedah kajian dokumen ini melibatkan penelitian dan analisis terhadap rekod-rekod yang wujud pada zaman penjajahan British, terutamanya sebelum merdeka. Bagi tujuan mendapatkan sumber primer, pengkaji telah membuat rujukan di Arkib Negara Malaysia untuk mendapatkan bahan-bahan primer, terutamanya rekod-rekod tahunan seperti rekod tahunan pendidikan, Education Department Report, laporan tahunan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu, Annual Report of Federated State, laporan Negeri-Negeri Kelat, Trade Settlement Report, Warta Negeri Gazette, file-file persendirian dan juga Colonial Office Record yang diperolehi daripada Arkib Negara Malaysia dan Universiti Tempatan. Bagi sumber kedua, pengkaji menjalankan pengkajian di Perpustakaan Tengku Bainun, Universiti Pendidikan Serta Idris, Perpustakaan Utama Universiti Melaya, Perpustakaan Sabah Universiti Melaya dan Perpustakaan Negara Malaysia. Tinjauan kajian. Muhammad Izzat Idris dalam kajian ini yang bertajuk Perkembangan Pendidikan Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu 1896 sehingga 1941 memfokuskan perkembangan pendidikan wanita di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu daripada tahun 1896 sehingga 1941. Tumpuan kajian beliau adalah perbincangan mengenai pembangunan pendidikan wanita Melayu yang dilihat dari segi peranan dan komitmen kerajaan British dalam membangunkan pendidikan wanita. Tulisan beliau banyak menggunakan sumber primer seperti rekod pejabat kolonial, laporan tahunan dan rekod setiausaha kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, perbincangan mengenai Special Middle Class terhad memandangkan penuntuan kajian beliau mengenai pendidikan wanita Melayu sebelum merdeka. Berbanding dengan Mahani Musa dalam kajian ini yang bertajuk Sejarah dan Sosioekonomi Wanita Melayu Kedah 1881 sehingga 1940 telah membincangkan dengan agak terperinci mengenai wanita Melayu Kedah dari aspek sosial dan ekonomi. Tumpuan penulisan lebih kepada peningkatan sosioekonomi masyarakat Melayu Kedah, wanita Kedah dan masalah-masalah yang dihadapinya. Kupasan yang diberikan mengenai Special Middle Class agak ringkas dapat membantu pengkaji memahami sedikit
Melayu dan dasar British terhadap pendidikan. Walau bagaimanapun, kajian beliau hanya melibatkan pendidikan wanita Melayu di Kedah dan perbincangannya juga agak berhad. Dapatan kajian, keutamaan special media class ini adalah kepada murid lelaki daripada murid perempuan. Pada peringkat awal, hanya murid lelaki sahaja yang terlibat dalam special media class. Di Perak, murid lelaki yang masuk ke special media class meningkat kepada 316 orang daripada tahun sebelumnya, iaitu 200 pada 1922. Berlaku juga peningkatan kemasukan murid lelaki ke sekolah Inggeris daripada 789 pada 1922 kepada 968 pada tahun 1923. Berlaku peningkatan sebanyak 24% dan 12% berbanding kaum-kaum lain. Pada peringkat awal, beasiswa juga ditawarkan kepada 30 orang murid lelaki di Perak, iaitu 10 di King Edward School di Taiping dan selebihnya 2 sekolah Inggeris di Kuala Kangsar dan Ipoh. Dapatan kajian, murid umur untuk murid memasuki ke special media class. Murid yang berminat untuk memohon ke special media class mesti berumur tidak lebih daripada 11 tahun. Ketika murid berada di sekolah rental Melayu, mereka mesti mengemukakan surat pendaftaran kelahiran untuk tujuan pendaftaran sekolah. Hal ini bagi memastikan hanya murid yang berumur 7 tahun hingga 12 tahun sahaja yang boleh belajar di sekolah Melayu. Oleh itu, guru besar akan memastikan setiap pelajar yang didaftarkan mempunyai surat pendaftaran kelahiran atau sijil lahir. Cara untuk memasuki special media class ini, murid Melayu yang ingin meneruskan pengajian ke sekolah Inggeris diwajibkan menduduki peperiksaan kemasukan ke special media class. Hanya murid yang layak dan mempunyai kelulusan yang cemerlang dalam peperiksaan boleh meneruskan pengajian ke special media class ini. Contohnya, permohonan Siti Faridah binti Tambi yang tidak mengambil peperiksaan kemasukan tetapi berminat untuk masuk ke special media class telah ditolak oleh Senior Inspector of School Melaka walaupun umurnya bawah 11 tahun. Kesimpulannya, perkembangan pendidikan Melayu dilihat agak perlahan, namun menjelang 1920-an orang Melayu sudah mula sedar mengenai kepentingan pendidikan terhadap anak mereka. Kerajaan British juga mula memberi perhatian kepada pendidikan orang Melayu walaupun usaha yang dilakukan masih lagi terhad dan terikat kepada dasar British yang sedia ada. Permintaan orang Melayu untuk menghantar anak mereka ke special media class makin meningkat, terutamanya bagi murid lelaki. Selepas Perang Dunia Kedua, permintaan semakin tinggi daripada murid Melayu menyebabkan sekolah Inggeris dibuka di kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih.